Kemudian syarat yang ketiga untuk melakukan semayang jamak ketika hari hujan ini hanya boleh dilakukan menurut jumhur ulama fiqh, juga dalam perbandingan mazhab, hanya boleh dilakukan di masjid. Di rumah boleh Ustaz? Kalau di rumah boleh, musim hujan lemaklah kita kan. Ini nak memberi satu kelonggaran dan hadiah kepada orang yang selalu berulang alik ke masjid. Surau macam mana Ustaz? Setengah pendapat mengatakan boleh. Syaratnya berjamaah. Boleh faham setakat tu ya? Maknanya di sini ya, ini rukhsah ataupun kelonggaran yang diberikan oleh syarak ya. Cuma ada satu pendapat tambahan daripada golongan Syafi'iyah ataupun golongan ulama-ulama yang menyokong dan cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i. Syarat tambahan tapi tidak disepakati oleh ulama Imam Syafi'i saja. Ulama-ulama Imam Syafi'i saja yang menambah syarat ini ya. Jarak antara rumah dengan masjid orang yang nak jamak ketika hujan ini mestilah daripada sudut hukum adatnya mengatakan jauh. Jauh ni tidaklah terlalu orang kata sampai 2 mahalah ke ataupun 10 km 20 km, tidak semestinya. Ghalib maknanya kalau dia berjalan nak balik ke rumah basah kuyup lenjun habis kotor pakaian dia, ketika tu dia boleh. Tapi kalau sebelah-sebelah tak dia ambil kira. Itu pendapat ulama Imam Syafi'i sahaja. Dalam erti kata yang lain ya, jamak ketika hujan ini memberi satu kemudahan ya, memberi satu orang kata insentif ya, kelebihan kepada orang yang selalu datang ke masjid ya. Nanti kalau dia umpamanya kalau Zuhur tu dia datang dalam keadaan hujan ya, kemudian dia nak balik semula, asar nak datang kan, itu kan kena tukar bajunya ya. Mungkin ada risiko kalau orang-orang yang mungkin sudah warga emas, usia dah banyak, tak sihat batuknya sesama musim sejuk kan ya, hujan-hujan ni ya. Tapi tuan-tuan rasa dah regular kot masjid pun dah macam duduk dalam salji kan. Dia maknanya daripada sudut kemudahan Islam memberikan kelonggaran supaya asar tu walaupun dia tak datang semayang berjamaah tetap dikira dia semayang berjamaah kerana dia sudah pun jamak waktu ketika waktu zuhur. Ada orang bertanya, Ustaz, kalau hujan tu berhenti masa asar dah berhenti, semayang dia macam mana yang dijamak tadi kan? Semayang itu tetap valid. Dia tak payah ulang balik. Ini bukan cerita kena mengulang-ulang ni. Maknanya bukan hanya nak hujan berhenti kena ulang. Tidak. Hujan tu pun tak payah tunggu sampai ke asar. Kau tunggu sampai ke asar jadi panjang ceritanya kan. Ini lebih kurang setengah jam ke 40 minit daripada masuk waktu semayang yang pertama. Kalau maghrib tadi macam tu lebih kurang. Maghrib imam dah angkat takbir, habis beri salam, wirid sikit, doa, kemudian dia tengok tuan-tuan sidang jemaah, ini hujan masih lebat lagi ni, kita jamakkan terus semayang isyak kita. Boleh. Tak ada masalah. Tuan-tuan biasa buat di sini? Tak biasa kan? Buat, jangan tak buat. Boleh tengok TV kan? Setengah orang beranggapan mungkin perkara ni remeh tetapi kita nak kena faham kaedah-kaedah seperti ini yang dikatakan dengan jamak kasar ni kan biasanya kontroversi jamak kasar ni pada peringkat awal lah. Seorang yang baru nak mendalami syariat dan sebagainya, dia baru dengar tentang jamak kasar, kadang-kadang mendatangkan sedikit keraguan dan kebimbangan oleh kerana mungkin dia beranggapan jamak kasar ni untuk perjalanan yang mengalami kesukaran ataupun halangan. Tapi kadang-kadang orang sekarang dia menggunakan logik akal. Dia kata apa susahnya perjalanan sekarang? Sekarang naik kapal terbang kan sekadar nak pergi ke Mesir tu 7-8 jam je non-stop tanpa transit nak pergi ke Mekah dulu kan 6-7 jam saja tak adalah terlalu lama. Ataupun kalau kita naik kereta, R&R tu kan banyak, masjid kan banyak, surau kan banyak kita mengambil daripada sudut hukum akal dan juga logik. Walhal kita nak kena faham jamak qasar ini bukan hanya ketika kita mengalami kesukaran. Itu salah satu daripada sebab pengharusan jamak qasar itu sendiri. Qasar itu sendiri, tetapi sebenarnya dia lebih kepada hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang bermusafir dan juga yang berhalangan. Ini hadiah. Bila hadiah kita kena terimalah.
Tak kira lah kita rasa banyak surau ke, banyak masjid ke, seumpama beginilah. Contoh, saya ditakdirkan oleh Allah kaya umpamanya, kan? Tiba-tiba ada seorang jemaah balik daripada haji umpamanya, ustaz, ini saya hadiahkan akar pada ustaz. Saya pun tengok, alah, yang 10 rial punya, kan? Saya pakai yang 100 rial. 100 rial pula tu bukan sebotol, setitik, kan? 100 rial setitik saya pakai. Awak punya ni apa kelas minyak wangi awak, kan? Apa perasaan orang yang bagi tu? Dia akan rasa tersinggung. Ini bukan soal kita mampu ataupun kita tak mampu. Ini bukan soal kita kaya ke ataupun kita melebihi kemampuan daripada orang yang bagi. Ini soalnya dia nak bagi hadiah, bukan sedekah. Hadiah ni yang kaya pun layak menerimanya. Justru itu kalau kita kata semayang sekarang bukannya susah, ada itu ini macam-macam lagi, kita tak payah terlalu berat sangatlah soal jamak kasar ni, buat pening kepala je umpamanya. Nak mikir-mikir jaraknya lagi, nak mikir berapa lama duduk situ boleh kasar semayang sebagainya. Kita semayang kemudahan banyak. Masjid pun ada aircon. Kalau tak lagi ke masjid macam mana, kan? Tak ada manfaat, tak ada guna. Maknanya di sini ini satu anugerah kepada Allah. Orang yang menolak anugerah ini dikategorikan sebagai orang yang sombong. Dia ego dengan Allah. Allah dah bagi dia hadiah, dah bagi dia anugerah, bagi dia penghargaan, penghormatan, walaupun dia musafir, walaupun dia mungkin mengalami sedikit kesulitan dalam perjalanan, tapi dia masih nak semayang. Allah menghargai orang yang seperti ini. Maka ada hadiah, ada dia punya imbuhannya, ada dia punya insentifnya sebagai galakan bahawa sebenarnya urusan agama ini tidak sesusah yang disangkakan. Baik, Kebiasaannya umat Islam yang bermazhab Syafi'i di negara ini memahami jarak yang dibenarkan kepada seseorang musafir menjamak dan mengqasarkan salat ialah apabila melibatkan perjalanan yang melebihi 2 marhalah. Ini betul. Maknanya biasa kita yang menganut ataupun menyokong ataupun pro kepada mazhab Syafi'i ini, kita beranggapan qasar jamak 2 marhalah. Lebih kurang dalam kitab-kitab yang saya rujuk, lebih kurang 84 batu. Ada juga yang berpendapat 2 marhalah ini lebih kurang 92 km. Ada yang beranggapan 90 km. Nanti kita bahaskan ulama-ulama mana yang menyatakan jumlah jarak tersebut. Ini biasa berlaku, sehingga menyebabkan ada masanya kadang-kadang mengalami kesukaran dan kesulitan. Ini dah sampai 2 marhalah ke belum? Kita nak pergi ke sana, kadang-kadang kita sibuk tanya, jom kita pergi ke ke nilai ke apa ke umpamanya, kita pun tanya, nilai tu sampai tak 2 marhalah? Kan kita sibuk nak jamak kasar tu, kan? Maknanya kita memegang kepada konsep ataupun 2 marhalah itu. Itu kebanyakan berlaku kepada orang yang memegang pendapat Imam Syafi'i. Persoalannya, adakah penentuan 2 marhalah ini sabit, munasabah, tepat, kena dengan hadis-hadis yang sahih? Ada ke pendapat mengatakan memang confirm 2 marhalah tu? Makna cerita begini. Pendapat lain mengatakan tidak ada penentuan sebenar tentang jarak yang membolehkan qasar dan jamak salat. Bahkan setiap perjalanan yang layak ditafsirkan sebagai bermusafir mengharuskan seseorang melakukan qasar dan jamak solat, dan golongan ini mempunyai dalil dan hujah mereka sendiri. Nanti kita akan bahaskan ini sebagai poin-poin apa yang bakal kita pelajari. Rupanya ada satu pendapat lain yang menyatakan tidak semestinya 2 marhalah. Apa saja yang dipanggil musafir, maka itu diberi kelonggaran ataupun termasuk dalam bahagian orang yang dibenarkan melakukan qasar dan jamak salat. Ada dalilnya ke Ustaz? Ada, kita akan bahaskan nanti. Maknanya ada dalil daripada sudut hadisnya dan juga ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan sokongan ataupun apa hujah-hujahnya. Ulama ini, tuan-tuan, mereka tidak akan berhujah dan tidak akan berani menetapkan hukum melainkan ada nas dan dalil yang mengiringi. Perbezaan pendapat di kalangan ulama bukan daripada ijtihad kepala mereka sendiri. Ijtihad merupakan satu jalan yang boleh dikatakan jalan-jalan akhir.
ketika tak ada ruang dan juga tak ada sumber untuk mereka ambil menetapkan satu hukum. Macam kita sesat dalam hutan kan, sesat dalam hutan memburu dan sebagainya, ataupun ada perkhemahan sebagainya, ada program lah ya, ada acara yang melibatkan duduk dalam hutan lama, kemudian takdir Allah ya, sama ada kita sesat ataupun arah kiblat kita tak jumpa cari. Cuaca mendung, hujan daripada pagi sampai ke petang umpamanya, sampai matahari kita tak dapat tengok ya, awan pun gelap, ketika tu mana kita nak menghadap sembahyang? Nak tanya orang, telefon pun dah tak ada bateri ke, ataupun tak ada signal sebagainya. Maknanya ketika itu semayang tetap kena semayang. Arah mana? Ketika itu perlu kepada ijtihad. Ijtihad siapa? Ijtihad kita sendiri pada waktu tu. Menghadap je lah mana-mana pun, asalkan semayang sudah. Ya, maknanya di situ ijtihad ini ya, orang kata apa? Kesimpulan ataupun keputusan yang zahir lahir daripada ijtihad ini ya, ini merupakan satu orang kata usaha ataupun ikhtiar yang terakhir. Ulama pun walaupun dia menggunakan ijtihad ini, ijtihad bukan 100% ataupun keseluruhannya daripada ra'yu ataupun pendapat dia sendiri. Ulama berijtihad sesama mereka juga disertakan dengan istikharah. Ijtihad tu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apabila ulama dah mengeluarkan satu hukum, maknanya ataupun kesimpulannya hukum itu sudah pun disepakati, dan juga hukum itu mengambil satu masa yang amat panjang untuk dirumuskan dan disimpulkan. Sebab itu kita kena hormat dan juga respect dengan ulama-ulama, khususnya ulama-ulama mazhab ini dalam meletakkan hukum. Bukan sewenang-wenangnya mereka meletakkan hukum. Sama seperti mana mereka mengarang kitab. Mereka nak mengarang kitab fiqh tu lama, bukan main masa dia. Nak boleh ke tulis satu baris tu contoh macam Imam Malik radhiyallahu an mengarang kitab Al-Muwatta, makan masa 40 tahun. Kitab tulis 40 tahun. Bukan macam kita tulis novel, bukan macam kita mengarang komik. Mereka ini setiap baris, setiap bait ayat, perenggan-perenggan, bab-bab sab-sab judul yang ada dalam kitab mereka itu, mereka gunakan kaedah istikharah dan merujuk kepada ulama-ulama yang lain. Ayat ni sesuai ke tidak? Hukum ni bagaimana? Pendapat kamu bagaimana, Syekh? Pendapat anta macam mana ni? Ni hukum ni macam mana ni? Aku tulis begini ni. Kena tak dengan apa yang kamu pelajari? Ada tak hukum-hukum ataupun dalil-dalil yang lain berkenaan dengan hujah-hujah yang aku telah tulis ni? Kalau tak betul, kamu tolong tegur. Sebab itulah kita lihat kalau daripada sudut karangan-karangan kitab-kitab ataupun ulama-ulama yang terdahulu, golongan-golongan awal dulu, ada masanya kita takjub dengan penulisan mereka. Kenapa? Kerana perbahasan yang mereka tulis, ilmu yang mereka curahkan di dalam kitab itu, ada masanya pada zaman tu belum berlaku. Ada masanya zaman tu belum berlaku lagi, tak jadi lagi, kes tu belum jadi lagi, masalah tu belum timbul, tapi dia dah tulis dalam kitab dia, berlaku pada zaman sekarang. Kita pun buka, macam mana kitab ni penulisnya, pengarangnya dah 500 tahun dulu, 700 tahun dulu, masalah-masalah complicated macam ni hukum umpamanya cabut gigi masa Ramadan, menggunakan jarum suntikan, ini baru sekarang orang main injek-injek ni, cucuk-cucuk ni, cabut-cabut ni dulu macam mana kaedahnya ulama dulu boleh bahaskan secara terperinci, begitu kan, macam mana istilahnya, macam mana dia punya kesimpulan yang dia ambil, itu dia dapat daripada istikharahnya, munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu kita jangan rasa macam sedikit aneh ataupun persepsi buruk dengan pendapat-pendapat yang mungkin agak berbeza atau jauh berbeza dengan apa yang kita sedia fahami sebelum ini. Baik,